أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Demi sesungguhnya akan diuji pada harta kamu dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu juga kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amalah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran kalam Allah dan janjinya itu. Kita baca dah ayat yang dahulu. Yang pertama tadi, Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang beriman akan diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji harta dia, diuji diri dia, diuji keluarga dia, dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kematian, dengan kesakitan, dengan perniagaan rugi, bertanam tak jadi, pergi ke laut tak boleh, macam-macam. Ini ujian daripada Allah Ta'ala pada mereka yang beriman. Makin kuat iman seseorang itu, makin banyak diuji. Makin kuat Islam seseorang itu, akan banyak diuji. Akan jadi begitu. Nabi-Nabi adalah orang yang paling hebat diuji daripada kita, kerana martabat mereka mengatasi malaikat, keimanan mereka mengatasi malaikat. Ujian mereka lebih pada kita. Kalau sakit, lebih pada kita. Boleh harta lebih, tapi syukur lebih pada kita. Nabi-Nabi, begitu keadaannya. Allah Ta'ala beri. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah, orang Islam adalah golongan kecil. Orang bukan Islam lebih besar jumlahnya. Tetapi orang Islam bersatu. Orang Muhajirin daripada Mekah, Aus dan Khazraj Madinah bersatu. Walaupun jumlah mereka sedikit, mereka bersatu. Adapun orang bukan Islam, musyrikin, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, macam-macam kabilah. Musyrikin pun macam-macam kabilah. Mereka lebih ramai, tapi mereka berpecah. Namun begitu mereka sangat jahat. Dah lah tak masuk Islam. Cakap bukan-bukan pula. Termasuklah menyakiti Nabi SAW. Walaupun dalam keadaan mereka berdamai dengan orang Islam, tapi tak masuk Islam, diberi keamanan kepada mereka. Tetapi cakap-cakap yang menekik, cakap-cakap yang menyentuh perasaan. Diriwayatkan Nabi berjalan melihat kumpulan orang Yahudi dan orang musyrikin. Ada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini ialah pemimpin munafik. Masa itu tak munafik lagi, dia tak tunjuk dia masuk Islam. Islam baru lagi masuk Madinah, dia tunjuk kafir lah.
Nabi menyampaikan ucapan kepada mereka yang berkumpul, ajak masuk Islam. Ucapannya dicanggah oleh Abdullah bin Ubay. Jawab main Nabi dalam majlis itu. Sudah tentulah menyentuh perasaan Nabi. Lalu Abdullah bin Rawahah kata ke Nabi, Rasulullah, sabar Rasulullah, sabar. Tak apa, sabar Rasulullah. Rawahah ni orang Madinah yang Islam sungguh. Pujuk Nabi saya bersabar. Dan Nabi memang sabar. Kemudian Nabi berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ni ialah sahabat yang terkenal. Bila dia mati bergoncang aras kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Seorang sahabat yang setia pada Nabi. Dimuliakan oleh Allah. Sa'ad bin Mu'adz kata, wahai Rasulullah, sebenarnya dia ni Abdullah bin Ubay ni, belum Rasulullah mari, kami nak lasik jadi raja. Nak lasik jadi raja. Dekat-dekat nak lasik jadi raja dah. Bila Nabi mari, kami masuk Islam, kami lasik Rasulullah jadi pemimpin. Itu yang marah sangat tu. Itu sebab dia marah sangat. Kata Sa'ad bin Mu'adz, sabar wahai Rasulullah. Nabi sabar. Dan bila Nabi dan sahabatnya menang dalam perang Badar. Perang Badar orang Islam menang. Orang Islam kuat. Tengok orang Islam menang, lebih apa masuk Islam. Masuk Islam pura-pura. Mari masjid rajin. Bila Nabi tengok Nabi nak masuk masjid, beritahu Nabi siapa dah. Dia tukang khabar, Nabi siapa dah. Nabi dah datang dah. Tapi dia ni munafik. Banyak ayat-ayat Quran turun mendedahkan perbualan dia di belakang. Dia ni munafik. Allah berubah ini. Jadi sangat menyakiti Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi supaya bersabar. Wa in tasbiru, menguji harta dan diri kamu. Harta pun diuji. Dia tak beli dengan kita. Dia sekat pendapatan kita. Ini diuji. Dicoba dia Allah Ta'ala. Macam-macam dia buat. Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika sekiranya kamu sabar. Sabar menghadapi ujian itu. Buat tak tahu saja. Tahan. Jalankan tugas kamu. Cakap benda betul. Jangan berdali. Jangan duduk layan ke dia. Sabar. Fa inna dzalika min azmil umur. Kamu bertakwa kepada Allah, taat pada Allah Taala. Jangan berganjok. Fa inna dzalika min azmil umur. Yang itu perkara yang mempunyai martabat yang tinggi, yang dilaksanakan oleh Rasul Ulil Azmi. Rasul Ulil Azmi, Rasul yang punya keazaman yang kuat, yang tak berganjok dan menjalankan kuat tugas. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad SAW, termasuk Ulul Azmi. 5 orang Rasul Ulul Azmi, Rasul yang paling mulia. Orang siapa yang dapat tahan sabar menghadapi ujian, orang cakap, orang kata macam-macam, orang sekat macam-macam, orang halang, dia beri pahala Ulil Azmi. Pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kita kena percaya pada pahala ni. Dengan sebab itu kita kena tahan. Jadi orang kata ke kita ni kerana kita Islam, apa-apa pahala percuma, tak ada kocek je. Bukan maya sunat dok, zikir dok, apa dok, boleh pahala orang kata ke kita. Kata ke? Ambil kata banyak, kata. Buat dah tahu. Tak ada kocek dapat pahala kepada kita. Dengan syarat kita sabar menghadapi ujian itu. Kalau sabar, insya-Allah bila dia kata dok lu, kebal balik ke dia semula. Banyak kerana mereka yang sedar dan insaf. Sesungguhnya Allah mendedahkan, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah fanabaduhu wara'a zuhurihim wa ishtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah, Allah Ta'ala telah mengadakan ikatan janji dengan mereka yang mempunyai kitab, Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi cukup ramai di Madinah, orang Kristian tak ramai. Di mana orang-orang Yahudi Bani Israel mengadakan janji dengan nabi-nabi mereka zaman dahulu. Berjanji bila Nabi
mari Nabi akhir zaman, mari Rasul akhir zaman, mereka beriman dengan Rasul itu, berjuang menolong Rasul itu. Mereka berjanji. Tiap-tiap orang Nabi zaman dulu beritahu pada umat dia akan zahir Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman mari, kamu berjanji beriman, ikut dan berjuang dengan Nabi itu, tolong Nabi itu. Mereka berjanji. Bahkan dia sebut dalam kitab suci mereka. Cerita Nabi Muhammad dia sebut dalam kitab Taurah. Dia sebut dalam kitab Injil. Dengan ayat-ayatnya dia sebut. Dalam berbagai bahasa. Zahir Nabi akhir zaman. Bahkan dia sebut dalam kitab Veda agama Hindu. Dalam kitab agama Buddha. Dalam kitab agama Majusi. Menandakan ada warisan Nabi-Nabi terdahulu dalam agama-agama ini. Tetapi agama itu telah diubah dan telah diselewengkan. Tetapi cerita kelahiran Nabi akhir zaman disebut dalam kitab-kitab ini. Disebut dalam kitab ini. Tetapi mereka sembunyikan. Letak di belakang. Khususnya padri-padri dan sami-sami mereka menyembunyikan kebenaran datangnya Nabi akhir zaman. Mereka sembunyikan. Khususnya orang-orang Yahudi yang berkumpul di Madinah. Diriwayatkan ini sakit baki orang Yahudi yang ikut Nabi Musa datang haji ke Mekah. Ada riwayat kata Nabi Musa datang haji ke Mekah. Orang Yahudi tinggal di situ. Ada riwayat mengatakan Yahudi datang suku Sakak setelah jatuhnya Palestin. Bila Yahudi tak ikut kitab Taurat, sebahagian mereka berhijrah dan berkumpul di Madinah. Tengok di Madinah ni ada tanda-tanda tempat hijrah Nabi akhir zaman. Madinah ni di tengah padang pasir. Tapi tanah dia subur Madinah ni. Di bawah dia banyak air. Ada sungai di bawah Madinah ini. Ada sungai, padang pasir. Pelik. Tanaman dia subur. Nak tanah Timur Cina, tanah tomato pakai tabur begitu aja. Tak payah gali-gali apa. Tumbuh subur buminya. Bumi yang sangat berkat. Orang Yahudi tengok ini tanda Nabi akhir zaman akan berhijrah di sini. Mereka kumpul di situ ramai-ramai nak tunggu Nabi akhir zaman. Bila mari Nabi berhijrah ke situ, tak ikut Nabi. Malaikat sedikit saja yang ikut Nabi. Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya yang ikut Nabi. Abdullah bin Salam tu orang alim Yahudi, ditugaskan untuk berdebat dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi, soal Nabi boleh jawab. Dan tengok pada jasad Nabi, pada tubuh Nabi, ada tanda-tanda ini Nabi akhir zaman. Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan Abdullah bin Salam kata, wahai Rasulullah, jangan beritahu saya masuk Islam, saya nak menusuk. Biar orang Yahudi mari cari saja. Orang Yahudi tunggu nanti balik tak balik, mari nak turut. Dia nusuk. Cari siapa dia? Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Orang alim kami lah, orang alim. Kami hormat dia ni orang alim. Lalu Abdullah bin Salam khutbah, Abdullah bin Salam kata, ini Nabi akhir zaman yang kita tunggu. Ini dia Rasul yang kita tunggu. Rasul sungguh. Lalu ni bukan orang alim, orang pelawak dia kata. Orang bohong terus musing lalu. Musing lalu ini jahat Yahudi ini. Fanabaduhu wara'a zuhurihim. Mereka letak di belakang. Wa ishtarau bihi thamanan qalila. Beli dengan harga yang murah kerana nak kesenangan dunia. Takut ikut Islam ni susah, payah. Kemudian Tuhan pilih orang Arab pada orang Yahudi duduk senang-senang, boleh makan riba, boleh apa-apa, tak ikut Islam. Fabi sama yastarun. Alangkah buruknya apa yang mereka beli itu. Mereka masuk neraka. Semua hasil nikmat masuk dalam perut, jadi api neraka. Sebab mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu, mereka tak beriman. Sampai hari ini pun banyak golongan ahli kitab ni yang kaji Quran, kaji kitab Injil, kaji kitab Taurat, banding dengan Quran, masuk Islam. Yang kaji sungguh benarnya Islam ni.
tetapi sikit saja. Banyaknya yang degil. Kerana kejar kepada dunia, kesenangan, ikut Islam ni diuji oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam ayat dulu tadi. Kamu akan diuji oleh Allah. Kerana ujianlah menyebabkan orang payah nak ikut Islam. Kerana Islam ni diuji. Penuh seorang alim. Di Malaysia ni tak perlu sebut nama lah, mati dah. Dia ni tak setuju dengan perjuangan Islam ni. Orang tanya perjuangan Islam orang ada buat ni betul ke tak? Betul, tapi payah dia tu. Payah, sebab payah. Cari hak mudah. Ini semua termasuk yang jual diri. Nak cari senang, nak cari mudah. Bersama dengan Islam ni diuji. Kerana Islam ni benda mahal. Kalau benda mahal, mesti diuji. Kalau benda murah, tak diuji lagi. Batu hak dengan pasir, hak harga murah. Pakai ambil aku bola guning, begitu aja. Tapi mah yang harga mahal, kena katok batu dulu. Kena gali lubang. Katok batu. Bakar. Hanguh. Tang ngetukur pula. Bahan ngetukur. Masuk lagi. Bakar lagi. Baru keluar mah harga yang mahal. Ini dia. Hak mahal ni kena uji. Hak murah tak payah uji, pakai jepuk-jepuk gitu aja. Jadi masalahnya orang nak ambil hak mudah-mudah ni lah. Sebab tu Islam ni orang payah ikut. Dengan sebab itu kita kena sedar Islam ni sesuatu yang mahal harganya, yang dibayar pada hari kiamat. Kalau tak padan dengan harga semayang, puasa, zakat, zikir kita, satu jokong mah rumah dalam syurga nak bayar dengan semayang. Berapa bilion harga, berapa trilion. Mah sebesar batu-batu bepang ini tu berapa juta harga mah. Nak bayar dengan semayang, kita semayang. Nak bayar dengan zikir, nak bayar dengan sedekah kita, tak padan. Allah Ta'ala bayar berpulak kali ganda pada hari kiamat. Kerana kita diuji dengan sebab kita beramal dengan Islam, kita ikut Islam. Wallahu a'lam.